لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung kuliah maghrib kita dengan membaca hadis-hadis dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, di mana kitab yang kita gunakan adalah terjemahan Sahih Bukhari yang dikeluarkan ataupun terbitkan oleh Kelang Book Center. Sebelum ini kita telah pun membaca sebanyak 4 hadis, bermula daripada hadis yang ke 1657 hingga ke hadis 1660. Hadis yang kita baca untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan yang baru mengikuti siri kuliah maghrib ini. Hadis yang kita baca adalah hadis yang berada dalam babul marad, bab berkenaan dengan penyakit, dalam jilid yang keempat. Hadis yang ke 1161, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana idza ata maridan aw utiya bihi ilaihi qala alaihi salatu wassalam أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau baginda pergi mengunjungi orang sakit atau kalau orang sakit dibawa kepada baginda, maka baginda selalu membaca doa berikut: Adhibil basa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yang memberi maksud adhibil basa, hilangkanlah penyakit, Rabban nas, wahai Tuhan manusia, ishfi, sembuhkanlah, wa anta syafi, kerana engkaulah Tuhan yang mampu memberi kesembuhan. La syifa illa syifauka, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang menghilangkan semua penyakit, yang tidak akan meninggalkan lagi sebarang penyakit. Jadi hadis ini merupakan hadis yang mengajar kita tentang doa syifa. Nabi SAW mengajar kita doa syifa, iaitu doa kesembuhan. Selain daripada hadis ini, kita akan menemui banyak lagi doa-doa ataupun zikir-zikir syifa yang pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana kita mengambil salah satu daripada zikirnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar kepada seorang sahabat yang bernama Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, di mana Uthman menceritakan dia pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam penyakit yang dihidapinya sejak masuk Islam. Lalu baginda Nabi SAW berkata kepadanya, letakkanlah tanganmu pada bahagian yang sakit dan bacalah Bismillah sebanyak 3 kali. Setelah itu engkau bacalah A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru sebanyak 7 kali. Ya, jadi Nabi SAW mengajar Uthman bin Abil As dalam satu hadis kaifiat untuk menyembuhkan penyakit yang dihidapinya sejak sekian lama
Nabi mengajarnya membaca bismillah sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca a'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung dengan keizzahan ataupun keperkasaan Allah, wa qudratihi, serta dengan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, dari kejahatan atau penyakit yang aku deritai ini, wa uhadiru, dan juga penyakit yang aku khawatiri akan menimpa daku. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, serta Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan doa ini pada saat ketika ini kita sedang berhadapan, sedang bergelut dengan virus COVID-19, mudah-mudahan Allah akan melimpahi syifa ataupun penawar kepada kita semua, insya-Allah. Hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak Allah menurunkan penyakit melainkan Dia turut menurunkan untuk penyakit itu penawar. Ma anzalallahu, tidak Allah menurunkan da'an, suatu penyakit, illa, melainkan anzalalahu, Allah turut menurunkan untuk penyakit itu syifaan, suatu penawar ataupun satu penyembuh. Jadi hadis ini memberi suatu semangat ataupun suatu harapan untuk kita, yang termasuklah pada saat yang kita hadapi hari ini yang begitu membimbangkan penduduk dunia, virus yang begitu membimbangkan penduduk dunia. Maka kita yakinlah bahwasanya virus itu ada penawarnya, insya-Allah, cuma belum ditemui oleh manusia lagi. Jadi kita berdoalah sungguh-sungguh kepada Allah, semoga Allah menurunkan penawarnya untuk kita, insya-Allah. Hadis yang berikutnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syifa'u fi thalathatin fi syartati mihjamin aw syurbati ma'in aw syurbati asalin aw kayyati binarin wa anha ummati anil kay. Hadis disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, kesembuhan bagi penyakit itu ada pada tiga penawar. Yang pertama berbekam, yang kedua minum madu, dan yang ketiga bakaran dengan besi panas ataupun tuaman dengan besi panas. Namun aku melarang umatku dari pengubatan melalui bakaran dengan besi panas. Jadi jelas daripada hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping mengajar kita untuk berikhtiar melalui pengubatan ilahiyah, iaitu pengubatan melalui doa, melalui zikrullah dan sebagainya. Di samping itu Nabi juga mengajar kita untuk berikhtiar dengan pengubatan secara tabi'i, secara ubat-ubatan. Di sini Nabi menyebutkan dengan bekam, dengan minum madu, dan juga dengan tuaman dengan api. Jadi janganlah kita menafikan kepentingan pengubatan dengan ubat-ubatan, kerana Nabi sini ada menyebutkan ubat-ubatan dalam perawatan penyakit. Hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'dibuhu al-halwa wal 'asal mar, pada makanan yang manis dan juga madu. Jadi Nabi, adalah hadis ini Nabi menyukai makanan yang manis dan juga madu. Madu di samping beliau adalah penawar, ia adalah penawar, ia juga
merupakan salah satu daripada makanan ataupun minuman yang sangat disukai oleh Nabi SAW. Kataan al-halwa, manis atau manisan, makanan yang manis atau manisan, sebagian ulama mentafsirkan ia adalah sejenis makanan daripada tamar yang diadun dengan susu. Sebagian ulama mentafsirkan al-halwa dengan maksud sebarang makanan yang dibuat, yang diadun, sebarang makanan yang diadun dengan manisan. Dan ada juga ulama yang mentafsirkan qad yutlaqu 'ala al-fakihah, al-halwa ini ialah sebarang makanan yang manis, mungkin di antaranya kurma, di antaranya kismis dan sebagainya. Hadis yang berikutnya, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala akhi yashtaki batnahu faqala isqihi asalan ila akhir hadis. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, "Ya Rasulullah, saudara saya sakit perut." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Isqihi asalan, beri ia minum madu." Maka pulanglah lelaki itu memberi minum madu kepada saudaranya. Namun dia datang kepada Nabi dan berkata, tidak sembuh ya Rasulullah. Thumma atahu saniyatan, lelaki itu datang kali yang kedua mengadu tidak sembuh. Lalu Rasulullah berkata lagi, isqihi asalan, beri ia minum madu. Kemudian orang itu datang lagi untuk kali yang ketiganya kerana saudaranya masih belum sembuh daripada penyakit yang menimpa perutnya. Rasulullah berkata sekali lagi, beri ia minum madu. Kemudian orang itu datang lagi dan berkata, telah saya lakukan ya Rasulullah, namun belum sembuh. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sadaqallah wa kadha batnu akhik, Allah benar, namun perut saudaramu lah yang berbohong. Allah benar, kata ulama, kerana Nabi merujuk kepada firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 69 yang menyebutkan fihi syifa'ul linnas, yang menyebutkan pada madu itu ada penawar bagi manusia. Jadi sudah tentu apa yang Allah Ta'ala sebut itu adalah maha benar. Namun kenapa tidak sembuh? Kata Nabi, perut saudaramu lah yang berbohong. Kata ulama, yang maksudkan bohong di sini iaitu ada mutabaqah. Perut saudaramu lah yang tidak serasi dengan ubat itu. Jadi perlu diambil lagi, ambil lagi sehingga perut menjadi serasi. Mungkin perut yang tidak serasi, perut yang bermasalah, menghalang penyerapan penawar itu. Maka penawar itu pada peringkat awal perlu digunakan untuk mengubati perut terlebih dahulu. Kemudian setelah itu barulah penawar itu akan mengubati masalah yang dihadapi oleh pesakit itu. Wallahu a'lam. Isqihi asalan, Nabi berkata kepada dia, beri lagi madu. Fasaqahu fabara'a, lalu dia pulang dan beri lagi madu, lalu sembuhlah penyakit saudaranya itu. Jadi hadis ini dapat kita faham bahwasanya dalam pengubatan ini perlu pada pengulangan, jangan putus asa. Sebaliknya kita mengambil ubat tanpa perlu mengambil penawar tanpa putus asa, dan insya-Allah tiba masanya akan sembuhlah penyakit kita atau kesakitan yang kita deritai itu. Hadis yang berikutnya, an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun fi ra'sihi min shaqiqatin kanat bih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan, pernah ketika Nabi sedang berada dalam ihram, yakni ihram haji atau umrah, baginda berbekam di kepalanya kerana sakit kepala yang dideritainya. Yang di sini disebut dengan syaqiqatin, yang sakit syaqiqah. Yang kata ulama dalam syarah hadis, syaqiqah ay waj'un fi ahdi syiqqai ra's,
kesakitan, keperitan yang dirasai pada sebelah kepala, pada sebelah sisi kepala, bukan keseluruhan kepala tapi sebahagian daripada kepala. Mungkin dimaksudkannya adalah migraine. Sebagian ulama menyebutkan bahawa para nabi penyakit sakit kepala ini adalah penyakit sekalian para nabi kerana bebanan wahyu yang turun itu berat untuk ditanggung oleh kepala para nabi, menyebabkan mereka ditimpa dengan sakit kepala kerana bebanan wahyu. Hadis yang berikutnya, an Abdullah ibn Amirin anna Umar kharaja ila Syam falamma kana bisargha balaghahu anna al-waba'a qad waqa'a bisyam فأخبره عبد الرحمن ابن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu yang menceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melakukan perjalanan ke Syam, yang ini bersama dengan rombongannya. Beliau melakukan perjalanan ke Syam. Setelah ia sampai di Sarg, dalam syarah hadis menyebutkan Sarg iaitu qaryatun min fi tariq Syam, satu perkampungan dalam perjalanan ke Syam. Ini perjalanan daripada Madinah ke Syam, ada satu perkampungan yang berada di sempadan di antara Hijaz dan juga Syam. Itu perkampungan Sarg. Jadi Umar menuju ke Syam, sampai di perkampungan Sarg, datang berita bahawa di Syam sedang dilanda dengan wabak, dengan penyakit yang merebak atau menular. Lalu Abdul Rahman bin Auf menceritakan kepada Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda. Abdul Rahman bin Auf, dia beritahu kepada Sayyidina Umar bahawasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu mendengar penyakit menular berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu pergi ke sana, jangan kamu masuk dalam negeri itu. Tetapi kalau penyakit itu berjangkit di negeri di mana kamu berada, janganlah kamu keluar daripadanya melarikan diri. Itu panduan daripada Nabi SAW yang sangat menepati situasi yang kita ada pada hari ini. Jadi sebab itu penyakit yang berjangkit ini jangan kita dekati. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, firra minal majzum firaraka minal asad, larilah daripada orang yang dihinggapi dengan juzam, dan di mana diterjemah dengan kusta, sebagaimana kamu lari daripada singa. Jadi amat tidak bertepatan dengan petunjuk Nabi SAW. Orang yang berkata kita tak perlu takut kepada wabak kerana kita takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah, tawakal, hati kita takut kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Tapi dari segi ikhtiar zahir, Nabi SAW sendiri mengajar kita untuk kita lari daripada penyakit yang berjangkit. Dalam hadis ini Nabi mengajar kita untuk mengelak daripada wabak dan untuk mengambil langkah. Jangan, kalau kita ditimpa dengan wabak, jadi kita perlu mengambil langkah, jangan sampai wabak yang menimpa kita itu berjangkit pula kepada orang lain. Jadi sebab itu dalam situasi pada ini kita sangat-sangat perlu untuk mematuhi arahan daripada pemerintah, dan taat kepada Allah juga merupakan satu taat kepada pemerintah dalam situasi-situasi yang sebegini merupakan suatu yang suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tuan-tuan dan puan sekalian, kita membaca lebih kurang 5 atau 6 hadis pada malam ini. Mudah-mudahan keberkatan ilmu yang kita timba daripada Nabi SAW ini, kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Dan betul juga kita bertawasul dengan hadis-hadis, dengan pembacaan hadis-hadis Rasulullah ini. Kita bertawasul, ya Allah, dengan cinta kami kepada Rasulullah,
dengan cinta kami kepada hadis-hadis Rasulullah, dengan usaha kami mempelajari hadis-hadis Rasulullah ini, bantulah kami ya Allah, kerana kami yakin bahwasanya Rasulmu benar-benar diutuskan olehmu ya Allah, dan ilmu yang dia sampaikan kepada kami semuanya adalah wahyu daripada-Mu ya Allah. Allahumma rabban nas azbil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.